Okay. Are we live? Yeah. Yeah. Assalamualaikum dan selamat petang puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Saya Sharina Sharif, peguam di Telenisa.
Selamat datang sekali lagi ke siri webinar kita Telenisa Tels yang ke-15. Kami amat bersyukur dapat bertemu dan berbincang dengan para penonton sekali lagi. Terima kasih bagi sokongan yang berterusan dari puan-puan dan tuan-tuan sekalian. Topik kita pada hari ini adalah berkenaan penambahbaikan undang-undang syariah, terutama sekali penambahbaikan yang diperlukan melihatkan kepada isu dan situasi semasa agar dapat memberikan keadilan kepada keadaan semasa. Memang tidak boleh dinafikan situasi kehidupan moden sekarang adalah amat berbeza jika kita banding beberapa dekad lalu. Namun undang-undang kita masih agak statik dan tidak mengambil kira terutamanya impak yang negatif yang selalunya dirasai oleh kaum wanita. Sebagai latar belakang sedikit, Undang-Undang Keluarga Islam 1984 di Malaysia dahulunya dianggap sebagai satu-satunya undang-undang syariah yang paling progresif di dunia. Walau bagaimanapun negara-negara Islam yang lain telah pun menukar undang-undang mereka dalam 10 ke 15 tahun yang lalu ini, dan bagi Malaysia pindaan yang telah dibuat sekitar tahun 1994 dan 2003 telah melemahkan lagi kedudukan wanita di sisi undang-undang. Saya bagi beberapa contoh, umpamanya pindaan tahun 1994 membolehkan perceraian di luar mahkamah dan perkahwinan poligami tanpa kebenaran mahkamah, dan ia diterima sebagai sah sekiranya menepati hukum syarak dan beberapa prosedur lagi. Hanya perlu dibayar denda yang ringan, selalunya dalam lingkungan RM1,000. Pindaan ini membolehkan satu celahan undang-undang atau membolehkan satu legal loophole. Dan sekarang kami melihat fenomena baru di mana ramai suami yang senang lenang menceraikan isteri mereka sewaktu bergaduh atau secara SMS dan sebagainya. Dan ramai pula suami berpoligami melalui perkahwinan di negeri-negeri sempadan, dan ia dilakukan secara rahsia dan tanpa melalui dan mendapatkan kebenaran mahkamah syariah. 10 tahun kemudian dalam tahun 2003, pindaan lain telah melemahkan lagi standard untuk perkahwinan poligami. Dahulunya ialah seorang suami perlu membuktikan yang ia adalah patut dan perlu bagi membolehkan dia berpoligami antara condition yang lain. Sekarang dia hanya membuktikan salah satu pun dah cukup, patut atau perlu. Dalam hal harta pula, hak-hak isteri dikurangkan. Misalnya dalam KWSP dan insurans. Tahu tak puan-puan, sekiranya suami puan-puan menamakan puan sebagai beneficiary atau waris dalam borang KWSP atau insurans, ianya boleh dicabar. Suami-suami pun patut ambil maklum. Memang ramai suami yang ingin meninggalkan sedikit sebanyak pendapatan mereka kepada isterinya agar kesejahteraan isteri dan anak-anak dapat dijamin walaupun suami dah tiada lagi. Namun pindaan kepada undang-undang insurans serta juga fatwa ke atas simpanan KWSP menyatakan isteri hanyalah administrator atau pentadbir, dan wang tersebut akan diagihkan mengikut kiraan faraid. Maka kami ada kes-kes di mana rumah isteri dijual, isteri dan anak-anak perlu pindah dan hidup dengan kemiskinan kerana wang simpanan ni telah diagihkan kepada waris-waris yang lain, dan waris-waris yang lain ni tidak mempedulikan kebaikan dan kesejahteraan isteri dan anak. Dan selalunya isteri juga mungkin pendapatan yang rendah atau tiada pendapatan.
Jadi pada hari ini kita perlu tanyakan di manakah keadilan yang menjadi bedrock atau dasar prinsip-prinsip syariah. Sekiranya semua ini sering terjadi. Sekiranya undang-undang buatan manusia ini tidak dapat memberi keadilan, maka bukankah ia masanya undang-undang diteliti semula agar tujuan syariah dapat ditingkatkan lagi. Jadi inilah diskusi kami pada petang ini. Memang berat sikit topiknya tapi ia adalah amat kritikal bagi perkembangan wanita Muslim di Malaysia. Dengan kita hari ini saya mengalu-alukan speaker jemputan kami. Yang pertama adalah saudara Suri Kemper dari organisasi Musawah. Dan Encik Fahri Azad, seorang peguam bela dan peguam cara serta peguam syariah. Dan saya akan mulakan dengan saudari Suri dengan tidak melengahkan masa lagi. Suri, boleh tak beri sedikit latar belakang tentang Musawah? Apakah matlamat atau objektif organisasi ini? Apakah aktiviti dia? Dan juga Musawah telah melancarkan satu kempen sedunia untuk menegakkan keadilan di dalam undang-undang keluarga Islam. Jadi apakah kempen itu, apakah isu-isu utama yang Musawah membawakan dalam kempen ini? Silakan Suri. Sherry dan Sisters in Islam juga kerana menjemput saya hari ini. Jadi sedikit latar belakang tentang Musawah. Musawah sebenarnya adalah perkataan dalam bahasa Arab yang bermaksud keadilan. Jadi Musawah merupakan satu gerakan global yang menuntut kesaksamaan dan keadilan dalam keluarga Islam. Jadi bagi kami kesaksamaan dalam keluarga sangat diperlukan. Memandangkan banyak aspek dan amalan dalam undang-undang keluarga Islam masa kini tidak adil seperti yang saudari Sherry tadi sedia umumkan dan tidak berlandaskan realiti kehidupan individu serta pengalaman keluarga Islam. Jadi bagi Musawah, kesaksamaan dalam keluarga boleh wujud melalui pendekatan holistik yang menyatukan pengajaran Islam, prinsip sejagat hak asasi manusia, hak dasar dan jaminan perlembagaan serta hakikat kehidupan what we call live realities wanita dan lelaki dewasa ini. Dan approach ini kami namakan kerangka kerja tindakan Musawah ataupun kerangka Musawah je lah kalau nak senang. Di Musawah dibentuk hasil usaha berterusan oleh kumpulan wanita dan aktivis dari negara-negara dan masyarakat Islam dan ia dilancarkan pada tahun 2009 di Kuala Lumpur dan pada asasnya kumpulan induk ataupun organizing committee yang mengajukan Musawah diselaraskan oleh Sisters in Islam sendiri dan dianggotai oleh 12 orang ahli jawatan kuasa perancang yang terdiri daripada para aktivis dan sarjana Islam dari 11 buah negara. So matlamat Musawah secara ringkas adalah untuk berkongsi ilmu kerana kita tahu tanpa ilmu nak mempersoalkan undang-undang agama yang mendiskriminasi wanita ini memang susah. So antara matlamat Musawah adalah untuk membina dan berkongsi ilmu yang mendukung kesaksamaan dan keadilan dalam keluarga Islam. Kita juga menyatukan dan menghubungkan mereka-mereka sama ada pihak NGO atau individu, sama ada aktivis cendekiawan Islam yang mendukung, menggunakan dan mempromosikan kerangka kerja tindakan Musawah dan mempunyai keyakinan untuk melibatkan diri dan bersuara tentang isu Islam dan hak wanita. Dan kita Musawah juga melibatkan diri di peringkat antarabangsa dengan menyokong kerja-kerja instrumen antarabangsa seperti CEDAW ataupun UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women serta grup atau individu yang terlibat dengan proses ini untuk mendukung kesaksamaan dan keadilan dalam Islam, dalam keluarga Islam. Jadi nak ceritakan sikit tentang Campaign for Justice yang Musawah lancarkan. Campaign for Justice in Muslim Family Laws dilancarkan oleh Musawah pada bulan Jun lepas dan tujuan kempen ini adalah untuk membina momentum dan sokongan terhadap realiti bahawa kesaksamaan dan keadilan dalam keluarga
sangat diperlukan dan bahawa ianya boleh diwujudkan, that it is possible. Untuk masa untuk menjadikan nilai-nilai ini sebagai satu kenyataan dalam undang-undang dan amalan kita ialah sekarang. Jadi melalui kempen ini Musawah menyatukan aktivis-aktivis dari seluruh negara termasuklah negara-negara Timur Tengah, Afrika Utara, the MENA region, Sub-Saharan Africa, Asia Tenggara, Asia Selatan dan yang terlibat dalam usaha-usaha mereformasikan undang-undang keluarga Islam di negara-negara mereka. Serta menentang sebarang pindaan mundur yang dituntut oleh golongan konservatif dalam masyarakat. Kami saling bertukar strategi dan membina kapasiti dan keyakinan masing-masing apabila diserang oleh golongan konservatif dan cara-cara untuk mendapatkan sokongan umum untuk usaha mereformasi undang-undang supaya mencerminkan nilai-nilai Islam iaitu kesesamaan dan keadilan. Dan matlamat kami dalam kempen ini adalah untuk mendapat perhatian antarabangsa supaya isu mereformasikan undang-undang Islam ini mendapat perhatian antarabangsa dan dijadikan isu prioriti bukan saja bagi para golongan aktivis tapi juga bagi kerajaan dan pemimpin politik, institusi antarabangsa dan pemimpin agama. So sebab kalau kita tengok setiap tahun data dalam indeks-indeks kesetaraan gender seperti Gender Gap Index dari World Economic Forum dan Women Business and Law Survey dari pihak World Bank menunjukkan bahawa negara-negara yang sangkut dekat bawah merupakan negara-negara yang mempunyai undang-undang keluarga yang mendiskriminasi terhadap wanita. So tak hairanlah kalau kita dapati bahawa survey menunjukkan yang 21 dari 25 negara yang paling bawah tu adalah negara-negara yang penduduknya majoriti Islam. Sekaligus ada juga kajian cross country dari Profesor Malahatun yang menyatakan bahawa pembaharuan undang-undang keluarga yang egalitarian mungkin merupakan prasyarat terpenting untuk memperkasakan ekonomi wanita. Jadi saya berhenti kat situ dululah. Ya, terima kasih Suri. Memang penting kita melihat development di seluruh dunia, terutama negara-negara Islam lain supaya kami boleh macam compare dengan negara-negara lain tentang pembaharuan undang-undang. Tapi nanti kita bercakap sikit lagi berkenaan undang-undang di negara-negara lain. Encik Fahri, mungkin saya berbalik kepada Encik Fahri, mungkin boleh beri sedikit keterangan sebab dalam seperti yang dikatakan oleh Suri, undang-undang ni adalah satu aspeknya tapi sistem pengendalian undang-undang tu juga memainkan peranan yang kritikal. Tak guna sekiranya kita ada undang-undang yang cantik tapi mahkamah tidak berfungsi dengan baik atau support system bagi undang-undang itu enforcement atau bidang peguaman juga ada masalah. Di Telenisa kami banyak menerima aduan berkenaan sistem mahkamah syariah. Sama ada kes-kes mengambil masa yang amat panjang atau ditangguhkan kerana suami tidak hadir atau hakim syari tidak hadir atau lain-lain hal di mana wanita-wanita ini terasa tidak disokong atau macam unsupported by the legal syariah legal system. Ada wanita-wanita yang memberitahu kami mereka tidak rela menuntut hak mereka sampai ke tahap mereka kata reda je lah sebab susah sangat. Mereka prefer biar saja kes tu dikendalikan secara sendiri, mereka tak nak get involved kerana mereka berasa ia amat rumit dan mahal dan juga mengambil masa yang lama. 33% dari aduan menyatakan kes mereka berpanjangan melebihi 5 tahun. Jadi Encik Fahri boleh tak komen dari pengalaman Encik Fahri selama menjadi peguam syariah dan sekiranya ada apa-apa cadangan atau recommendation? Okey, saya juga sebenarnya banyak dengar aduan lah
sedemikian sebelum saya menjadi seorang peguam syari'i dan juga selepas lah. Saya juga nak bagi tahu yang saya ni masih dianggap bayi lah dari segi tahun praktis, tahun amalan. Ya, saya dah hanya lebih 2,5 tahun, ya, atau sebegitu. Dan dalam pengalaman pendek saya, memanglah secara amnya adalah kelewatan, dan ini saya rasa berpunca daripada budaya lah, budaya kaki tangan dan budaya yang sedia ada di situ, ya. Dan kelewatan yang dialami ini saya rasa kadang-kadang sebab kaki tangan buat kerja secara selamba, tarik bicara atau tarik sebutan yang diberi oleh mahkamah untuk menyambung kes agak panjang, kadang-kadang taklah, biasa panjang. Kalau pendek tu tak biasalah. Mahkamah pun kadang-kadang bersidang lambat, hakim walaupun dia tetapkan masa pukul 8.30 dia naik pukul 10, atau kadang-kadang hakim bila dia dengar kes dia dengar separuh saja atau sedikit saja, lepas tu dia menangguhkan kepada tarikh lain. Biasanya macam kes civil kita kena habis semualah. Kalau dia tetapkan tarikh bicara untuk hari itulah kita kena selesaikan seberapa banyak yang kita boleh, ya. Dan bagi saya tu ada sikap tiada kesedaran yang perkara-perkara yang dibawa ke mahkamah syariah ini adalah penting, dia adalah sangat personal kepada orang tersebut, ya. Dan tiada macam dia sensitif lah pada perkara-perkara macam ni, ya. Macam waktu COVID macam tu kan, mahkamah syariah telah tutup sepanjang masa, ya. Kita pun tak boleh buat apa-apa permohonan. Orang yang lawan atau tengah bertengkar pasal anak semua ni, perkara tu tak boleh settle lah kan. Dan tiada avenue atau cara lain untuk mereka menyelesaikan perkara atau permohonan mereka. Tambahan kepada itu, bagi saya lah juga counter staff yang bekerja di counter filing juga kadang-kadang selamba kan. Nak file case pun ambil masa antara setengah jam kadang-kadang. Perkara macam ni semua dah tak ada lah di mahkamah sivil, ya. So apa bagi saya lah yang perlu untuk menukar ataupun memperbaiki ialah budaya itulah, budaya sikap tak kisah, selamba, tak sensitif kepada pelanggan-pelanggan mahkamah yang datang ke mahkamah, ya. Bagi saya ini agak penting lah. Dan apa yang mahkamah pun boleh buat adalah berkenaan dengan menggunakan lebih teknologi, ya. Sebab di mahkamah syariah sekarang bagi saya dia seakan-akan mahkamah sivil dalam tahun 90-an macam tu, ya. Banyak manual, nak file kena pergi kat kaunter, kena berurusan dengan counter clerk. Kadang-kadang apa yang kita nak filekan tu dia reject kan, dia tak bagi kita filekan, so you kena pulang balik, lepas tu balik kat situ file lagi sekali. Perkara-perkara macam ni lah bagi saya melambatkan proses syariah. Sebab bagi saya, bila saya tengok macam dari wilayah persekutuan, saya tengok arahan amalan yang keluar daripada mahkamah tu, ada inisiatif untuk menjadikannya lebih efisien, ya. Dia ada letakkan timeline dan yang perlu dipatuhi. Tapi itulah masalah dia di Malaysia, saya ingat secara am lah. Kita tidak bagus dengan penguatkuasaan, ya. Kami tidak bagus dengan maintenance benda, ya. Kita suka bina lancar, lepas tu biarlah kan. Ya. Itu Tapi ini adalah perkara macam Cik Fahri katakan tadi, ini adalah perkara yang personal di mana
ia memberi impak kepada bagaimana keluarga tersebut berterusan dalam situasi sama ada perceraian atau di mana Betul. budak-budak nak tinggal. So the impact itu adalah amat tinggi dan agak susah amat hebat. sekiranya ia berlarutan dan berpanjangan. Okey, kita berbalik kepada Suri sekali lagi. Balik kepada undang-undang sedunia. Sebagai satu organisasi yang melewati isu-isu di banyak negara-negara Islam, sebab kami selalu compare dengan undang-undang sivil kalau kita lihat secara domestik, tapi sekarang kami nak memberi pencerahan kepada para penonton tentang negara-negara Islam yang lain dan bagaimana mereka telah bergerak ke hadapan. Adakah Cik Suri melihat yang undang-undang syariah di dunia, soalan pertama, adakah undang-undang syariah di seluruh dunia, adakah ia seragam? Dan sekiranya ia tidak seragam, macam mana ini boleh terjadi? Sebab katanya kalau undang-undang syariah maka ini adalah dari Quran. Maknanya sebab itu banyak para penyokong undang-undang syariah yang tidak mahu menukar undang-undang. Mereka kata tak boleh tukar sebab ini undang-undang dari Tuhan, dari Al-Quran. Tapi yang pada pengetahuan saya, undang-undang di seluruh dunia semua lain-lain sikit. Macam mana ini boleh terjadi? Sekiranya sumbernya semua adalah Al-Quran, hadis dan sunnah. Sila terangkan sikit, Suri. Ya, malanglah. Kita memang kita dapati bahawa undang-undang keluarga yang berasaskan sumber-sumber agama in particular seringkali merupakan undang-undang yang paling susah untuk dipinda, dan pihak aktivis yang mengutarakan isu ini sering dianyaya, dituduh macam-macam lah, contohnya dituduh liberal, dituduh deviant, sesat lah. But the interesting thing is, fakta yang paling menarik ialah tidak pernah ada hanya satu undang-undang Islam yang tunggal pada masa kini ataupun pada masa lampau. Hakikatnya adanya pelbagai mazhab, itulah apatah lagi dengan pelbagai undang-undang keluarga Islam yang kini wujud di negara-negara lain yang membuktikan bahawa tidak ada orang perseorangan, kumpulan maupun negara yang boleh menuntut wujudnya undang-undang Islam yang tunggal atau suci yang mereka boleh anggap sebagai hak mereka. Dalam konteks negara bangsa yang moden, kita harus mengiktiraf dan sebenarnya melibatkan diri dengan kepelbagaian pendapat untuk menentukan cara yang terbaik dalam memberi khidmat kepada orang awam, iaitu dengan perundangan yang egalitarian untuk maslahah semua, untuk memenuhi keperluan kesaksamaan dan keadilan. Sebab kita tengok sehingga hari ini lebih dari 45 negara yang mempunyai undang-undang keluarga Islam, sama ada di kanun atau tidak, masih lagi mendiskriminasi wanita, dan not one of them is the same. Semuanya lain-lain, tak ada yang seragam. Dan pihak-pihak yang paling sedihlah kita tengok pihak-pihak berkuasa sering menggunakan alasan bahawa undang-undang ini adalah undang-undang Tuhan dan berdasarkan syariah dan oleh itu tak boleh diubah. So sebenarnya kalau kita tengok kenapa, kan nak menjawab soalan Syari kenapa terjadi macam gini, sebab sebenarnya kita tengok terdapat perbezaan perkara antara syariah, iaitu apa yang kita tahu sebagai wahyu Allah, dengan fiqh ataupun fiqh, iaitu sains jurisprudence Islam. So dalam teologi Islam, syariah ialah keseluruhan nilai dan prinsip agama seperti yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana panduan kehidupan umat manusia. Fiqh pula yang secara literalnya sebenarnya bermaksud kefahaman manusia, merupakan proses bagaimana umat manusia cuba memperoleh undang-undang yang nyata daripada kedua-dua sumber utama pemikiran dan amalan Islam, iaitu Quran, Sunnah dan kadang-kadang hadis. Jadi sebagai satu konsep, syariah ni tak boleh you cannot shrink it, tak boleh diperkecilkan menjadi sekumpulan undang-undang sahaja, kerana ia lebih hampir kepada kod etika daripada undang-undang berkanun.
ia merangkumi nilai-nilai dan prinsip yang memberi panduan kepada umat manusia ke arah keadilan dan perilaku yang betul. So apa sebenarnya yang ditekankan sebagai undang-undang syariah? What we know today as undang-undang syariah adalah sebenarnya hasil fiqh, iaitu kegiatan perundangan yang dibuat oleh manusia yang boleh menghasilkan perbezaan, yang boleh menghasilkan kesilapan dan sebenarnya boleh diubah. So apa yang kita dapat sekarang adalah undang-undang keluarga masa sekarang, sama ada berkanun atau belum, bukanlah diwahyukan, bukanlah wahyu Allah yang kekal abadi, tapi digubal berdasarkan tafsiran fiqh oleh manusia sejak ratusan tahun yang lampau dan kemudiannya dijadikan undang-undang sama ada time zaman penjajah ke ataupun kerajaan moden. Dan sebab tafsiran dan undang-undang ini dibuat oleh manusia dan ia menitik beratkan hubungan antara manusia, maka undang-undang ini bolehlah berubah dalam kerangka prinsip Islam mengikut perubahan keadaan semasa dan tempat. Memang boleh berubah, Suri, sekiranya semuanya berlainan di negeri-negeri lain. Maknanya pada secara simplified, syariah tu prinsip-prinsip yang tetap, prinsip-prinsip Islam yang tetap, dan kemudian fiqh adalah seperti jurisprudence dan kemudian ia develop jadi undang-undang. Jadi proses yang berlainan di setiap level. Dari situ, Suri, apakah antara contoh-contoh yang baik yang Malaysia boleh jadikan sebagai teladan? Kalau kita tengok cara-cara negara-negara lain telah mengadakan undang-undang progresif, apakah yang contoh-contoh yang Suri boleh berikan kepada kami hari ini? So pada tahun 2016 Musawah sebenarnya mula menyusun rapi maklumat tentang kerangka undang-undang atau legislative framework, kan, case law, policy, procedure dan amalan dari negara yang mempunyai undang-undang keluarga Islam. Dan asalnya kita ada 31 sahaja dan sekarang dah ada 33 dan kita nak tambah lagi sehingga 41 negara. Tapi maklumat yang terkandung dalam kita panggil country review overview tables ni boleh dimuat dan boleh dimuat turun daripada halaman web Musawah, iaitu www.musawah.org. Disediakan oleh dengan kerjasama aktivis dan pakar perundangan. Dan isu yang Musawah kenal pasti ni ada 12 isu. Bila kita tengok semua legislation, legal framework, apa semua, kita kenal pasti ada 12 isu yang mana kita tengok diskriminasi sering muncul. So contohnya dalam isu kesetaraan dalam perkahwinan, the legal framework itself, adakah legal framework itu sendiri menyatakan bahawa lelaki dan perempuan itu, lelaki isteri, suami isteri itu adalah setara. Keizinan wanita berkahwin, kapasiti wanita untuk berkahwin, adakah dia bergantung kepada wali atau tidak, isu poligami, hak bercerai, perkahwinan kanak-kanak, isu kapasiti keuangan seorang wanita ataupun seorang isteri selepas bercerai, contohnya isu nafkah isteri, nafkah anak yang macam-macam lah, itu memang banyak lah kan. Kalau saya tengok survey pun memang itu antara isu yang paling ketara sekali dialami oleh pihak itu. Isu hadanah ataupun jaga anak-anak, isu perwalian anak-anak, isu pewarisan memang besar, isu keganasan rumah tangga dan isu kerakyatan. Jadi kalau nak kaitkan balik semula dengan soalan Puan Syari tadi, untuk contoh terbaik, banyak negara sebenarnya, sebab kita tahu undang-undang tu tak seragam, banyak negara sebenarnya berada pada level atau peringkat perubahan positif yang berbeza-beza berdasarkan isu-isu 12 yang saya sebutkan tadi. Jadi ada negara yang mempunyai perundangan positif dalam isu poligami. Contohnya Tunisia, dia mengharamkan poligami just outright, menggunakan argument-argument Islam. Dan ada juga yang mempunyai kerangka perundangan yang menetapkan wanita dan lelaki itu setaraf dalam perkahwinan, contohnya Morocco dan Algeria. Dan ada yang ada positif dari segi undang-undang dan prosedur cerai, contohnya Singapura. Jadi semua maklumat ni telah kami pun kumpulkan dalam satu table yang senang baca, iaitu we call it our positive developments in Muslim family law table.
Dan maklumat ini juga boleh dimuat turun dari laman Sesawang Musawah. Jadi pembaruan positif yang sebenarnya kita guna table ni kan, pembaruan positif menunjukkan pembaruan positif dalam Undang-Undang Keluarga Islam sebenarnya boleh berlaku dan ia akan berlaku dalam masa akan datang sebab countries are moving, negara-negara bergerak membuat perubahan positif untuk mencerminkan realiti kehidupan wanita waktu sekarang. Ya, terima kasih Suri dan saya rasa Suri boleh repeat tak negara-negara yang Saya sebutkan tadi. positive table tu. Negara-negara Islam seperti yang mana? Seperti Tunisia, Morocco, Algeria, Saudi ada, Malaysia ada, Singapura ada. So dalam positive development table tu dalam 32 negara adalah. At the very least, negara Islam. It's a very useful resource to look at kalau kita nak melihat kepada undang-undang ni negara-negara lain, dan ia juga menggunakan apa-apa pindaan pun mereka juga menggunakan fiqh Islam dan berdasarkan syariah juga. Jadi ia adalah contoh-contoh yang kami juga boleh guna pakai. Seterusnya Encik Fari, kami juga menerima aduan balik kepada sistem syariah, sistem undang-undang syariah ya. Kami juga menerima aduan tentang peguam syari. Dan dari segi peguam syari, aduan yang paling kerap ialah kos yang tinggi, dan juga ada aduan tentang unprofessionalism. Kebanyakan klien kami mengadu sebab mereka berasa servis yang diberikan oleh peguam itu tidak setimpal dengan bayaran yang dikenakan lah. Pada pemahaman saya juga tak ada badan yang dapat menerima aduan-aduan ini. Ada klien-klien yang kata saya nak buat komplain, nak buat formal komplain, nak buat macam mana. Encik Fari boleh terangkan apakah yang boleh dibuat oleh seseorang klien sekiranya ada pertikaian atau ketidakpuasan oleh peguam syari, dan apakah nasihat Encik Fari kepada klien-klien sebelum mendapatkan seorang peguam syari, sebab kebanyakan klien kami mereka dalam keadaan terdesak. Kalau dah suami dah jatuh talak ke apa ke, dia orang terkejut, dia orang suddenly kena cari seorang peguam. Dia orang pergilah ke mana-mana recommendation dari kawan-kawan atau keluarga, tapi apakah faktor-faktor yang perlu mereka macam ada tick box ke apa sebelum memilih seorang peguam itu? Sebab bila kita pilih peguam tu memang bertahun-tahun kita ada macam kerjasama dengan peguam tu dalam kes kita kan. Apa komen dari Encik Fari? Encik Fari mute. You're on mute. Minta maaf. Okey, saya cuba jawab soalan bahagian pertama lah, dengan apa yang seseorang yang tidak puas hati dengan peguam syari'inya boleh buat ya. Sebenarnya peguam syari'i ini ada etika dia ya. Ada satu arahan amalan yang dikeluarkan oleh JKSM ya. Saya ingat arahan amalan 4 tahun 2002 ya. Dan ini menyenaraikan lah apa etika seorang peguam syari'i perlu ikut ya. Kalau nak buat carian di Google, type yang tu je lah ya. Dan sebenarnya semua negeri-negeri patut menerima pakai etika yang disediakan oleh JKSM tersebut. Bagi saya masalah dia ialah tidak ada banyak kesedaran dan tidak ada banyak maklumat tentang bagaimana seseorang, apakah standard atau etika seorang peguam syari'i, dan kalau mereka tak puas hati, mereka perlu pergi mana untuk buat aduan. Okay, so seorang yang tak puas hati itu, mereka boleh buat aduan dengan Majlis Agama Islam negeri tersebut
ya. Buatlah aduan kat situ. Bila buat aduan tu lebih baik kalau dia ditulis dahulu secara bertulis dan disokong oleh apa-apa dokumen yang boleh menyokonglah aduan tersebut. Ada juga satu lagi cara, ada juga peguam syari'i macam saya di mana kami ada amalan civil dan amalan syariah juga, ya. Di dalam keadaan macam ini, walaupun tingkah laku buruk saya mungkin dalam arena peguam syari'i, ya, tetapi oleh kerana saya juga seorang peguam cara dan peguam bela, anak guam saya boleh juga membuat aduan dengan lembaga disiplin peguam bela dan peguam cara juga. Itu sebelah civil, ya. Dan aduan-aduan ini akan dijalankan biasanya oleh satu tribunal lah atau satu panel, mungkin biasanya 3 orang lah, ya. Apa masalah bagi saya dengan aduan ini ialah satu, maklumat tu tak mencukupi untuk membolehkan orang awam untuk membuat aduan, tetapi ada juga sebaliknya, mereka malas nak buat aduan, ya, sebab dia ingat bila mereka tahu alamak kena pergi bicara, kena bagi keterangan, kena bersemuka dengan peguam itu lagi sekali dibicara, mereka pun rasa malas atau kata tak apalah, biar je, kan. Bagi saya setiap kali seseorang itu tidak buat aduan terhadap peguam itu juga bebaslah untuk bertingkah laku sedemikian lagi, ya. Oleh itu bagi saya aduan tu patut dibuat, ya. Walaupun dia leceh, itu boleh dikatakan sumbangan klien itu balik dan participation dalam sistem keadilan. Okey, sekarang saya akan jawab bahagian kedua, ya. Apa yang patut kami lihat atau macam mana kita boleh tengok kalau peguam ni sesuai atau dia tahu ke apa dia cakap. Dan nasihat saya ini bukan terhad pada peguam syari'i saja, ya. Ini terhadap peguam sivil atau mana-mana peguam lah yang fikir itu yang you nak pilih atau sedang mempertimbangkan. Benda pertama yang seorang tu boleh buat ialah buatlah judi sikit, tanya-tanya. Okey, ada tak orang dengar peguam ni? Kalau ada kawan peguam, cubalah tanya. Kalau tak ada peguam, kawan peguam, carilah kawan yang tahu peguam sikit. Okey, sebab reputasi ni pentinglah. Dia satu indikator, ya. Dan biasanya kalau seseorang itu sudah ada sedikit bertahun dalam amalan guamannya, pasti ada orang akan tahu tentang reputasi dia, ya. Itu satu. Yang keduanya, dan ini perlu usaha daripada klien sendirilah, mereka perlu tanyakan soalan kepada peguam, ya. Jangan terima saja. Kalau peguam kata macam ni, dia terima, dia tak tanya lagi. Itu bagi saya itu salah peguam, salah klien sendirilah. Kalau tak nak ambil tahu tu, lebih senanglah peguam nak memperdayakan you, ya. Kalau etika dia tak baiklah, ya. Tapi apa yang penting bila nak pilih seorang peguam ni, satu, dengar dia. Dengar betul-betul. Apakah cadangan atau apakah nasihat yang dia bagi tu masuk akal tak? Sebab biasanya undang-undang ni dia banyak common sense lah, ya? Dia banyak logik, dia banyak munasabah, ya. So sebenarnya dia bukan susah atau rumit sangat, ya. So apa yang peguam tu kata, kalau dia kata kita boleh buat macam ni, tanyalah dia. Tuan, ada tak peruntukan? Mana peruntukan tu untuk kita buat macam tu? Ya. Kalau dia bagi cadangan untuk satu course of action ke, kan, dia bagi nasihat, kamu perlu buat macam ni. Dan you pun dengar, lepas tu you kata tak, dia ni. Tanya balik.
Tuan, tadi you kata yang bahagian ni saya tak faham kenapa Tuan nasihat saya buat macam ni ya. Tanya je. Ya. Dia tak peguam yang betul, yang kompeten tu, dia tak akan marah bila you tanya. Ya. Dia suka you tanya sebab dia nak you tahu apa yang you buat ni. Ya. Kadang-kadang kita ada klien yang masuk tu dia tak nak ambil tahu langsung. You buat je lah apa yang patut. Itu bahaya. Ya. Itu sangat bahaya, terutamanya kalau peguam tu tak beretika lah. Ya. So apa yang penting sekali tu, dengar nasihat tu, pertimbangkan dia. Adakah dia logik, adakah dia rasional, dan adakah dia berpatutan untuk anda. Okay? Barulah terima nasihat tu. Jangan sebab saya pakai macam peguam, saya cakap macam peguam, okey terima je lah apa yang saya kata. Ya. Tanggungjawab untuk memahami apa yang dia nasihat tu, itu tanggungjawab you. Ya. Dan jangan sekali takut untuk tanya soalan. Ya. Kalau peguam tu mula marah awak, kata tak payah tanya macam ni, saya nasihat lebih baik you keluar lah daripada pejabat tu. Ya. Okey, terima kasih Encik Fahri. Nasihat yang bagus tu. Macam kita pergi pasar lah, bila nak beli sayur, nak beli buah, kita belik kan. Tentu juga kena pandai dengan pilih peguam. Cik Fahri boleh ceritakan sikit dalam kes-kes kekeluargaan, kes-kes yang selalu Encik Fahri kendalikan, kes-kes yang macam mana, dan dalam mengendalikan kes-kes dan undang-undang, ada tak cadangan sama ada dari undang-undang atau prosedur yang Encik Fahri rasa boleh diperbaiki, macam mana nak diperbaiki? Banyak kes-kes saya sebenarnya kes keluar Islam. Kes keluar Islam dan perceraian. Ya. Cadangan untuk membaiki proses ni satu hari lah kita boleh duduk kat sini ya. Tapi saya hadkan saya kepada 3 cadangan lah. Bagi saya ini major dan perlu dilaksanakan dahulu sebelum kita boleh lihat perkara-perkara yang lebih kecil lah. Ya. Pertamanya yang saya katakan tadi, Mahkamah Syariah perlu sangat ada inisiatif digital. Mereka patut lihat bagaimana Mahkamah Sivil dah buat e-filing system dia, court recording system dia, dan tengoklah kalau boleh cuba adopt ke, terima pakai atau guna atau buat apa-apa pindaan kepada proses mereka. So inilah bagi saya yang amat terpenting sekali untuk mereka sebab kita dah dalam abad 21st century dah kan, dan masih kita buat kerja macam 20th century. Kedua, saya rasa Mahkamah Syariah tu dia kena naikkan taraf kualiti hakim dan pendaftar-pendaftar dan juga staf-staf yang ada di Mahkamah Syariah tersebut. Ya, dari segi gaji, dari segi pengalaman, dari segi qualification, ya. Ini bagi saya akan membolehkan mereka mendapatkan calon-calon yang lebih berkualiti lah, ya. Ketiga, bagi saya perlu ada lebih hakim perempuan di tahap mahkamah tinggi, di tahap mahkamah rayuan, ya. Dan bukan saja secara nominal lah, ada satu perempuan kat situ je, kan. Bagi saya perlu ada inisiatif untuk menambahkan hakim-hakim perempuan di Mahkamah Syariah juga, ya. Bagi saya dia akan memberi satu dimensi yang lain. Sebab sekarang ingat hampir semualah dibicarakan oleh orang oleh lelaki lah, ya. Setakat itu saja untuk saya. Terima kasih Encik Fahri.
Dan soalan yang seterusnya kepada Suri dan melihat kepada kempen yang dilancarkan oleh Musawah dan juga nasihat untuk kita-kita ni yang ingin membawakan perubahan kepada cara pengendalian undang-undang atau undang-undang itu sendiri, atau mungkin dalam cara kita membicarakan hal-hal ini dengan keluarga atau adik-beradik atau kawan-kawan. Pertamanya, apakah cabaran yang terbesar bagi Musawah dalam memperjuangkan reformasi undang-undang keluarga Islam? Sebab ini dalam skala yang besar ya, global punya reformasi undang-undang. Dan dari segi advokasi, apakah cadangan Musawah bagi memperkuatkan lagi advokasi dalam bidang undang-undang ini? Sebab memang kita sebagai sisters in Islam, ini adalah cabaran kita yang paling utama. Jadi ya, soalan tentang cabaran mengadvokasikan pembaharuan dari tahap individu ke tahap sosial, ke tahap organisasi dan seterusnya. Silakan Suri. Okey. Jadi memang dalam setiap usaha sebegini saya rasa memang banyaklah cabarannya. Mungkin cabaran yang, tapi saya limit to 3 juga. Jadi yang pertama mungkin dari pihak kerajaan atau para ulama yang mempunyai authority. Jadi kita lihat ramai, tapi bukan semua. Tapi ramai yang mungkin tidak percayakan pada konsep kesesamaan gender dan tutup mata dan tutup hati mereka terhadap masalah-masalah yang dibangkitkan oleh wanita-wanita dalam kehidupan seharian mereka. Jadi kaum wanita sering mendapat nasihat untuk balik rumah, bersabar, dan dapat macam-macam nasihat yang kadang-kadang pada saya memang tak masuk akal lah, terutamanya daripada pihak ulama. Jadi hari tu je baru saya lihat poster penceramah agama yang suruh pihak isteri tidur atas lengan suami untuk menimbulkan rasa kasih sayang si suami pada si isteri. Tidur atas lengan tu tidak akan menyelesaikan masalah rumah tangga, FYI. Dan sebaliknya mungkin kadar perceraian akan berkurang sekiranya undang-undang keluarga Islam dipinda untuk mendukung nilai-nilai Islam yang membolehkan kesaksamaan, keadilan, kesetaraan dan maruah diri seorang wanita dan juga suami direalisasikan dalam sesebuah keluarga. Tak payah tidur atas dengan cium ketiak. It's okay. Sebelum kahwin dulu tak payah, lepas kahwin pun we can all differ. Jadi yang paling menyedihkan juga adalah bahawa mereka dalam pihak authority ni menggunakan agama sebagai alasan untuk mempertahankan undang-undang yang tidak lagi memenuhi tuntutan syariah tentang keadilan, dan lebih teruk lagi undang-undang ini digunakan untuk menafikan hak wanita, membuat pilihan yang boleh meningkatkan martabat mereka. Dan sebab mereka tak percaya pada konsep basic-basic asas macam gini, tiada political will untuk membawa perubahan kepada undang-undang yang positif yang boleh memartabatkan wanita. Sebab tu proses pindaan undang-undang tu daripada Malaysia mempunyai undang-undang yang paling progresif tahun 1984, pindaan yang dilalui tahun-tahun selepasnya makin teruk kedudukan wanita mengikut undang-undang Islam. Dan kita kena step back lah, kita kena tanya juga Islam apa ni? Islam apa yang diwar-warkan, yang menurunkan, yang mendiskriminasi wanita sebegini, yang diwar-warkan oleh pihak berautoriti. Jadi tapi inilah sebabnya gerakan seperti Musawah dan juga Sisters in Islam wujud. Yang pulang saya rasa kepangkuan agama dan baca balik Quran tu dan buka balik Quran dan faham apa sebenarnya hak wanita itu dalam Islam, dan boleh atau tidak undang-undang yang mendiskriminasi wanita itu dipinda. Sebagai saudara Fahri tadi berkata, memang tanggungjawab untuk menimba ilmu itu
untuk bertanya soalan itu adalah tanggungjawab kita masing-masing sebagai umat Islam. Jadi kita kena gerakan seperti Musawah dan juga Sisters in Islam, kami telah wujudkan macam-macam tools and resources yang boleh diguna pakai oleh pihak aktivis dan orang awam juga. Contohnya tadi Positive Development Table yang saya mention, video-video pendek, publications, macam-macam publications untuk mengarus tengahkan dasar ilmu yang diperlukan untuk menuntut hak wanita di abad ke-21 ini. Ya, satu lagi cabaran yang kita lihat mungkin dari segi membina suara dan sokongan bersama masyarakat. Jadi ramai yang ingin bersuara tentang impact negatif dia amat hebat sekali ya, impact negatif yang mereka alami dan ingin menuntut perubahan, tapi mungkin mereka merasa takut. Dan rasa takut ni susah nak dihilangkan sebab mereka takut dilabel sesat, sebab dan takut dipandang serong oleh masyarakat, takut macam dan ini mungkin kerana mereka belum cukup keyakinan diri kepada autoriti diri mereka sendiri dan pengalaman mereka sendiri untuk mengutarakan pemahaman Islam yang berbeza. Ini kita inginkan Islam yang ramah, bukan Islam yang marah, dan Islam yang mendukung nilai-nilai murni dalam perkahwinan seperti mawaddah warahmah dan tidak menghamba abdikan si isteri di kaki atau lengan atau ketiak si suami. Ya, agama tidak sepatutnya dijadikan alasan wanita masih didiskriminasi pada abad ke-21. Jadi apa cadangan kami bagi memperkuatkan lagi advokasi dalam bidang ini? Saya rasa cadangan yang paling basic at the individual level, pada peringkat individu mungkin adalah dengan memperkasakan diri sendiri dengan ilmu. Kita menjadi takut ni sebab tak cukup ilmu. Jadi perkasakan diri anda dengan ilmu, arus perdanakan ilmu dan idea-idea yang mendukung kesesamaan dan kesetaraan dalam keluarga Islam. Kita minta kesetaraan dan keadilan dalam undang-undang keluarga Islam ni is not against Islam. Ia tidak bertentangan dengan agama. Dan rajin-rajinlah bertanya. Jadi kalau sesuatu tak adil, tak mungkin ia datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kan ketidakadilan yang kita alami adalah di tangan manusia sendiri yang degil mempertahankan undang-undang yang mendiskriminasi terhadap wanita. Jadi dengan undang-undang macam tu, bukan saja kita boleh ubah, tapi kita kena ubah. Dan akhirnya kalau ada yang berminat untuk menyertai kempen Musawah, Campaign for Justice in Muslim Family Laws, sila-silalah email Musawah. Email kami di musawah@musawah.org. Saya rasa bagi mereka-mereka yang mungkin rasa keseorangan, mengalami tekanan akibat masalah-masalah yang kita sebutkan hari ini, mungkin elok juga reach out to organisations like Sisters in Islam, like Musawah, ataupun dalam community juga anda sendiri, anda boleh membincangkan isu-isu ini dan jangan takut nak utarakan masalah anda. Saya berhenti kat situ je lah. Kita menimba ilmu, knowledge gives you power in dalam mengadvokasikan isu-isu seperti ini. Saya nak melihat kepada komen-komen serta soalan-soalan di Facebook. Kami disiarkan secara live di Facebook Sisters in Islam dan juga Facebook Telenisa. Dari Amir Zainal Abidin, adakah sudah terdapat draft undang-undang keluarga Islam yang menjadi matlamat Musawah atau SIS? Bagi pihak SIS, kami telah menggubalkan satu draft undang-undang dah lama dah dalam tahun 2005-2006 begitu, dan kami telah membincangkan dengan ahli-ahli kerajaan, ahli-ahli civil service pada waktu itu, termasuk juga badan-badan agama, dan dah hampir nak ditabelkan di parlimen, tapi ia tidak dipaskan di parlimen, dan keadaan sebegitulah sampai hari ini. Jadi pada waktu ini kami ada cadangan-cadangan yang diperbaiki lagi, tapi
selagi tiada penerimaan untuk memperbaharui undang-undang, maka kita yang bukan pihak kerajaan ni ada kesusahan nak akses parlimen dan sebagainya dan memberi cadangan-cadangan. Jadi cara kita membuatnya ialah melalui membina ilmu juga. Kenapa undang-undang ini dilihat sebagai tidak adil, bagaimana undang-undang ini boleh diperbaiki, bagaimana negara-negara lain melihat kepada isu ini dan memberikan undang-undang yang lebih membawa kepada keadilan. Suri, musawah pada pengetahuan saya tak ada macam satu undang-undang tak ada. Sebab undang-undang Islam ni bukan one size fits all kan? I mean everything semuanya mengikut pada keadaan negara itu sendiri. Jadi every country has different circumstances dan undang-undang itu mesti digubal mengikut keadaan lokal lah, national context. Yang sebenarnya kalau kita tengok banyak undang-undang, faktor-faktor yang penting yang masuk kepada perbincangan undang-undang itu juga adalah tradisi dan kebudayaan dan social norms yang ada dalam community tersebut. Jadi sebab itulah setiap negara kita lihat ada perbezaannya, sebab di setengah-setengah negara benda ni boleh diterima dengan senang, di negara lain dia susah diterima secara sosial, bukan semestinya sebab ia berpunca dari agama. Komen yang lagi satu dari Sarina Saleh, saya baru mendapat tahu bahawa undang-undang keluarga Islam di setiap negeri di Malaysia berbeza. Jika ada 14 negeri, maka terdapat 14 set undang-undang keluarga Islam. Bagaimana wanita-wanita Islam boleh mendapat keadilan jika ada 14 set undang-undang, di mana badan yang melaksanakan undang-undang ini juga berbeza. Mungkin saya invite Encik Fahri nak memberi komen tentang perkara ini, tapi saya nak baca dulu satu komen yang sebagai balasan kepada komen itu. Dari Iman Putra, 14 buah negeri berbeza sebab undang-undang syariah di bawah sultan masing-masing. Dan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ditubuhkan untuk menyeragamkan undang-undang syariah di Malaysia. Hampir semua peruntukan adalah sama. Berbeza hanya dari segi nama saja. Jadi Encik Fahri, adakah ini pada amnya betul komen ini ataupun ada kelainan di negeri-negeri lain yang agak ketara? Baik, biasanya yang saya faham pihak persekutuan ni akan menggubalkan atau mencadangkan satu model yang dia mengalakkan negeri-negeri untuk mengguna pakai, tapi setiap negeri tu nak juga tunjuklah yang mereka ni adalah keistimewaan mereka sendiri. So walaupun sebahagian besar daripada undang-undang di keseluruhan negeri ini adalah seragam, tetapi di pinggiran tersebut tu adalah sedikit perbezaan dia, tapi bagi saya dia bukan ketara sangatlah dari segi undang-undang keluarga, sebab kalau kita lihat kes-kes syariah yang diputuskan juga kan perkara biasa untuk melihat satu hakim mungkin di negeri Selangor merujuk kepada keputusan di negeri Terengganu pula, untuk mengambil panduan atau menerima pakai pendapat atau hakiman di situ. Oleh itu bagi saya
tak tepat langsung lah kalau kita nak kata ada 14 undang-undang yang sangat beza. Bagi saya itu tidak tepat lah untuk bagi sistem. Walau bagaimanapun dalam pembaharuan undang-undang itu adalah satu masalah lah, sebab ia kena macam pergi ke 14 parlimen lah kan. Macam kalau wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pergi parlimen, yang lain-lain pergi ke Dewan Negeri. Dewan Negeri. Ya. Dan prosesnya agak perbezaan ini iaitu penggubalan undang-undang untuk perkara syariah ni, dia akan lebih cepat di negeri, ya. Sebab di wilayah ni kalau undang-undangnya perlu pergi ke parlimen, ya, dan parlimen itu lebih susah lah yang saya faham untuk mendapat kelulusan undang-undang, ya. Oleh itu wilayah persekutuan ni walaupun dari segi ekonomi dan budaya kita nampaknya progresif dan maju, tapi daripada undang-undang tu dia delayed lah sikit jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain. Tapi dia macam chicken and egg lah, sebab saya tahu banyak negeri-negeri juga melihat kepada wilayah persekutuan sebab ada parlimen kan untuk melihat Tapi macam saya ingat, saya nampak sekarang negeri-negeri pun sudah tidak mengambil KL wilayah sebagai model. Kalau kita tengok Perak for instance kan, baru-baru ini mereka sekarang ada Mahkamah Agung. So sekarang dia ada 3 tier kan. Tak ada negeri lain yang buat macam ni. So bagi saya nampaknya macam development dia, negeri sekarang rasa lebih confident lah untuk ambil jalan yang lain sikit. Itu satu lagi isu yang mungkin kita kena kupas di waktu lain. Saya nak baca pula komen satu dari Encik Musa Awang tentang hakim wanita. Sudah ramai hakim syariah wanita di Mahkamah Rendah Syariah, di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah ada seorang wanita. Di Selangor ada beberapa orang hakim syariah di Mahkamah Rendah dan 2 orang di Mahkamah Tinggi. Di wilayah Persekutuan ada 2 orang hakim wanita di Mahkamah Rendah dan 1 orang di Mahkamah Tinggi. Ketua Pendakwa Syari Wilayah Persekutuan adalah wanita dan Ketua Pendaftar Mahkamah Syariah Selangor adalah wanita. Jadi ini berita bagus, tapi 1-2 ni saya rasa tidak patut lebih dari itu. Tentunya pada sekurang-kurangnya kita patut melihat kepada 50% lah, sebab ini adalah tentang skills dan pengetahuan sebagai hakim, ya. Di mahkamah sivil umpamanya wanita-wanita memang memegang position-position yang amat berkuasa dalam mahkamah sivil. Dan beliau juga berkata bahawa Ketua Pendaftar Mahkamah Syariah Pulau Pinang juga wanita. Encik Musa Awang juga berkata, bila bercakap tentang pembaharuan undang-undang Islam atau syariah, sepatutnya ada wakil daripada Mahkamah Syariah atau JKSM baru dapat maklumat yang tepat dan tidak berat sebelah. Terima kasih Encik Musa untuk komen ni. Kita akan cuba menjemput pihak Mahkamah Syariah dan JKSM sekiranya mereka ingin berbincang dengan Telenisa. Kita amat mengalu-alukan perbincangan tersebut. Cik Airini Muzamil berkata JKSM tidak terlibat dan tidak mempunyai bidang kuasa dalam proses pembaharuan undang-undang syariah. Jadi mereka hanya terlibat dalam
mahkamah syariah dan bukannya dalam pembaharuan undang-undang. Jadi ini saja. Betul ke dari Muhammad Khairul Nizam Kasim, mungkin ni boleh dijawab oleh Encik Fari. Betul ke aduan terhadap peguam syari dibuat kepada MyWeb? Rujuk kaedah 18, kaedah peguam syariah syari wilayah persekutuan. Soalan dari Encik Khairul Nizam Kasim. Okey, Tentang saya tak ada kaedah tu sekarang. Tapi kalau dia ingin membetulkan saya terimalah. Ya. Okey. Jadi mungkin boleh lihat dengan lebih mendalam lah kaedah tu. Saya pun tak berapa familiar dengan kaedah tu. Jadi kita telah melebihi waktu dah pukul 6 minit. Dan kita sampai ke situ sajalah bagi Telenisa Tels siri ke-15. Terima kasih banyak-banyak kepada Suri dan Fari kerana meluangkan masa dan berkongsi pengetahuan, pengalaman dan seterusnya, dan memberi sedikit sebanyak motivasi dan recommendation, cadangan-cadangan dalam aspek-aspek masing-masing. Terima kasih dan mungkin kita akan invite balik kalau banyak isu-isu lain yang perlu dibincangkan lagi. Puan-puan dan tuan-tuan, Telenisa Tels akan kembali sekali lagi minggu hadapan pada hari dan waktu sama, dan kami mengucapkan terima kasih dan sila bersama kami di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.